Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Katakanlah wahai Rasulullah, Allah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung semua makhluk. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang setara dan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurniaannya kita masih diberi kesempatan untuk terus hidup atas muka bumi dia ini. Lebih daripada nikmat hidup, Allah bagi nikmat sihat. Lebih pada nikmat sihat, kita guna nikmat sihat dan hidup itu untuk kita menjadi hamba Allah yang taat kepada segala arahannya. Tanda kita taat pada Allah ialah kita tidak membuang masa yang diberikan oleh Allah. Sesungguhnya ramai sangat manusia yang lalai daripada menggunakan nikmat sihat dan juga kelapangan masa. Nabi sebut dalam satu hadis dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia: nikmat sihat dan nikmat faragh, masa lapang. Masa lapang. Ramai orang sihat, orang sihat ni, sihat dia ni, dia suruh dia akan sihat selama-lama. Makan tak jaga, dan tubuh dia tak jaga, tidur dia tak jaga, akhir tak ada 40 ciman, tak ada 40 darah tinggi, tak ada 40 kat kaki. Jadi sebab apa kelalaian manusia dalam menerima nikmat kesihatan. Yang kedua, nikmat masa lapang. Ramai orang tu hawi dia masa lapang yang banyak, maka dia tidak penuhi dengan perkara yang berfaedah. Kalau budak-budak kat cuti sekolah, main game, celak mata game. Dah nak tidur tu game lagi. Tidur tu telefon duk tangan, tak ada shutdown. Tak ada game over. Hidup lagi telefon tu jakuh dah. Masa lapang yang ada tidak digunakan dengan betul. Kalau pok tak suruh mengaji, tak mengaji. Kalau suruh ngaji juga macam-macam tanya. Ngaji mana dalam bilik kau? Luar. Ngaji yang muka surat berapa? Baca Allah banyaklah tanya. Kalau nak main game tak tanya pun, pakai ambil telefon tekan sengih sore. Tu budak. Ke mok budak, cara mok budak. Pok budak, cara pok budak. Masa lapar tu heavy sikit sore. Dah. Nak cari orang yang masa lapar boleh duduk mari ngaji congok. Tak ramai lah, tak ramai. Kita hari ni apa orang? 4, 5 ni.
Deh. Dia kata padahlah masa budak mula ngaji, tua-tua nak mengaji apa. Ada ke? Kita ajak mari ke, gilah kelas dengan dengar. Dia kata pada masa budak-budak mula lah mengajinya, tua-tua nak mengaji lagi. Ya dak pun. Okey, nak gua ke dia. Jadi insya-Allah bersama dengan hamba seminggu sekali, seminggu sekali ke? Seminggu sekali deh. Setiap hari Selasa pukul 10.30, seminggu sekali insya-Allah. Harap tak tambah dah. Ya minta Ustaz Api minta tambah panijen kita. Seminggu sekali hari Selasa 10.30 kita akan belajar satu kitab Al-Aqidatu At-Tahawiyatu Syarhun wa Ta'liqun. Aqidah Tahawiyah, syarah dan ta'liq yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ni kitab yang hamba photostat ambil daripada internet, PDF. Nak cari kitab dia tak ada, masa tak ada baru ni kita pakai photostat atau PDF je. Tak ada lagi ke? Tak ada. Lepas ni boleh minta lah dengan siapa-siapa photostat. Subjek kita subjek akidah. Subjek akidah. Kalau Ustaz Syakir saat ni mengajar kisah sirah. Kisah ke dia? Kisah-kisah sahih dalam Quran. Tu Ustaz Syakir. Ustaz Hakimin. Apa nama ni? Mengajar ke Ustaz Hakimin? Tafsir. Ustaz Zulfadli, ada panggil subjek tersendiri. Hamba diminta untuk mengajar subjek akidah. Akidah pun orang panggil, tauhid pun orang panggil, usul din pun orang panggil, serupa ya. Gayung dengan timba dengan nyebok ya. Serupa. Hak tu panggil gayung, hak tu panggil timba, hak tu panggil nyebok. Semuanya digunakan untuk baca doa air. Akidah ni asal perkataan aqdun, simpulan. Simpulan. Bapa guna akidah? Kerana akidah ni bagai yang kita sipu kemah. Sipu kemah, agak-agak tak terombok dah. Akidah dia terombok, punuh adik kakak. Punuh. Akidah ni perkara-perkara yang kita simpul kemas, letak dalam hati kita, cekera kau tidak terombok dah akidah, ikatan tersebut. Sebab tu ngaji akidah ni kita kena ngaji siapa ke pekat yakin. Dia tak boleh pekat tahu ke kerana tahulah kita pun pening. Kalau ngaji akidah duk pening lagi, tak sapa KPI dia. Tak sapa KPI dia. Ngaji kena sampai kat yakin. Akidah ni. Tauhid mana dia mengesakan. Akidah ialah simpulan yang kita simpul dalam hati. Kalau berkenaan Allah, kita mengesakan Allah sahaja, tidak yang lain. Akidah dalam tauhid, akidah dalam mengesakan Allah Ta'ala, kita tidak menduakan Allah, mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Usuluddin makna dia asal agama. Asal agama, ada setengah kata awwaluddin ma'rifatullah, perkara pertama dalam agama ni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sembahan lain selain pada Allah. Tu perkara asas dalam agama. Tak ada hak tu, tak serayaklah mu baik setara mana, banyak buat khidmat, buat kebajikan banyak mana, tapi mu tak ada usuluddin. Tak ada usuluddin, tak ada benda asal, tapak asas tak ada. Foundation, orang putih panggil foundation kan. Wak bangunan ke, wak rumah ke, wak berapa, dia kena ada dia? Tapak. Tapak yang kukuh, tapak yang kemah. Foundation ni penting sekali. Akidah, tauhid, usuluddin ni bagai yang sama. Nak sebut ia adalah satu ilmu asas untuk terbina di atasnya ilmu-ilmu agama yang lain ataupun amalan-amalan agama yang lain. Tak ada dia
tak ada guna semaya, tak ada guna puasa, tak ada guna amalan-amalan kita yang lain. Sebab tu orang kafir dia buat baik. Bunyi tepat banjir, dia sapa dulu dengan nyapu, dengan nyodok. Dia panggil apa dia? Dia panggil charity, kebajikan. Tepat gepa bombing, dia sapa dulu. Ni kecek dengan hospital bak derma darah. Tanya orang hospital bahagian derma darah. NGO mana hak paling banyak hubungi hospital untuk pergi ambil darah? Faham maksud ambo? Hospital ni dia ada unit derma darah. Kalau kecek dengan bahagian derma darah, biasa dia akan pergi ke luar daripada hospital. Selain tunggu orang pergi hospital derma darah, unit ni juga bergerak dengan van atas permintaan. Cutanya dia, siapa paling banyak minta untuk mari dia nak derma darah? Masjid? Tak ada. Pondok? Tak ada. NGO Islam? Tak ada. Lepas tu siapa dia? No. Ketik tu, ketik ni, kuih tu, kuih ni. Kita bukan nak resist, tapi nak sebut orang bukan Islam ni kehadapan dalam membuat kebajikan dalam bak derma darah. Masjid tak ada. Besar-besar masjid di Kota Baru ni kan, tak ada AJK telefon. Hospital mari kita report dah orang ni, 60 hari Jumaat ni kita nak derma darah. Kalau ada, jom berebut hospital mari 60 orang ni bukan sikit. Dia mari dia bawa dengan misi tu satu hal lah. Ni nasi lemak dengan telur rebus, dengan kacang air melu, buah, nak jamu orang derma darah ni. Masjid tak ada. NGO Islam tak ada. Unit Amal buat baru ni, unit Amal kan, pemuda PAH ni. Kita buat seluruh Malaysia adik kakak. Alhamdulillah, sambutan yang amat baik daripada budak-budak unit Amal kita sendiri ataupun orang luar hok tengok, oh, derma darah, pergi derma. Tapi dianjurkan oleh unit Amal. Alhamdulillah, kesedaran telah ada bermula dengan unit Amal. Harap-harap pondok kita PAH ni kalau ramai sikit orang, kita boleh buat lah Darul Quran wal Hadis ni, Darul Hadis Nabawi ni kan. Boleh royak ke Ustaz Api tu. Nanti budak kita 200 orang ke. 200 orang. Lah ni 10 orang. Ni siapa lah tu. 10 tahun lagi. Aqidah At-Tahawiyah. Tahawiyah ni apa dia? Tahawiyah ni nama satu kawasan di Mesir. Mana? Mesir. Mesir ke luar Mesir ni. Ibu negara dia apa dia? Qahirah. Cairo. Apa tu? Cairo Egypt. Cairo tu Qahirah, Egypt tu Mesir. Tak usah kecek putih lah, kita kecek hak ikut Arab ni. Qahirah Mesir. Mesir luar, ibu negara dia Qahirah. Dalam banyak-banyak negeri-negeri ni ada satu kawasan nama dia ada Alexandria, Iskandariah tu kan, dia ada Mansurah, ada Tonto, ada macam-macam nama-nama negeri kawasan dalam Mesir ni. Ada satu kawasan nama dia Tahawi, At-Tahawi. At-Tahawi, dah At-Tahawi. Di kawasan Tahawi ni lah keluarnya seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salmah bin Abdul Malik Al-Azdi Al-Hajri Al-Misri At-Tahawi. Nama apa? Nama dia Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad. Bin apa? Bin Salamah bin Salmah. Ni kawan ni. Ahmad bin Muhammad ni seorang tokoh ulama besar daripada Tahawi. Dia pun buatlah satu buku dalam subjek akidah yang menulis di dalamnya poin-poin penting sebanyak 134 poin, tak silap hamba. Dalam 134 poin akidah yang mesti dipegangi oleh setiap Muslim. Ringkas je kitab dia ni kakak. Kalau dia panggil matan Tahawiyah, matan, tak ada syarah.
Alah lah, kecil benar buku 35 tu je. Kutayyib, ya Kutayyib, buku kecil, bukan buku besar, bukan kitab besar. Kitab besar ni syarah dia. Kalau matan dia hak ditulis oleh Ahmad bin Muhammad At-Tahawi ni cukup simple, cukup ringkas. Maka dia pun gelar ke Al-Aqidah At-Tahawiyah. At-Tahawiyah tu disandarkan kepada kawasan tempat dia asal di At-Tahawi, Mesir. Baik, tu matan. Bersama kita ni syarah. Syarah ni dia nak memperjelaskan beberapa perkataan yang kalau sama-sama makna dia. Ta'liq, beberapa nota penting. Ta'liq ni nota penting. Oleh kerana akidah tahawiyah ni terlalu ringkas. Contoh. Poin yang pertama, kita akan belajar dalam akidah tahawiyah ni, dia kata innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu esa, tidak ada sekutu baginya. Tu sahaja. Hak kita kena tahu. Tidak ada sekutu baginya. Gapo dia makna sekutu? Dalam bab gapo? Orang akan tanya. Maka tu perlu kepada ta'liq, perlu kepada huraian, perlu kepada syarah. Maka Syekh Nasiruddin Al-Albani buatlah syarhun wa ta'liqun bagi akidah tahawiyah yang kita nak belajar. Jadi kita belajar satu kitab, kita dapat dua manfaat. Satu, matan tu sendiri kita akan belajar, dan syarah oleh Syekh Al-Albani pun kita akan belajar. Jadi kalau kita belajar matan saja, kita boleh so kitab. Kalau kita baca syarah, dua kitab boleh. Matan dia boleh, syarah pun kita boleh. Syarhun wa ta'liqun. Baik, sebelum kita masuk kepada kitab, satu dua perkara yang saya nak sebut berkenaan dengan ilmu akidah yang kita nak belajar ni. Akidah tauhid ni sebenarnya ilmu yang simple. Apa dia? Simple. Bukan pimple. Pimple jerawat. Simple. Simple ni apa? Mudah. Ringkas. Tidak memeningkan dan tidak, bukan ilmu yang berbelit-belit. Bismillahirrahmanirrahim. Tu ustaz kat rumah duk mengajar sifat 20 tu ustaz. Tak payah kita payah. Hak payah tu bukan akidah, hak payah tu sifat 20. Hak payah tu falsafah yang ada dalam sifat 20. Sifat 20 mudah. Wujudun, maknanya ada. Allah tu ada. Lawan pada ada ke dia? Tak ada. Okey. Maka tauhid dia nya Allah ni ada tak ada? Ada. Mudah ya. Allah ada ke tak? Ada. Allah itu ada. Itulah tauhid, itulah akidah. Kita Allah ni ada. Siapa-siapa kata Allah tak ada, bukan Islam dia, kafir dia. Mudah je. Tapi bila secampur dengan falsafah, dia panggil ilmu mutakallimin, campur dengan falsafah ni lah hak jadi pening. Ngaji kitab sifat 20, adik kakak, Tok Guru Ambo kata, mula-mula ni Tok Guru syarah. Berung. Tok Guru faham molek, anak murid faham molek. Siapa tengok kitab Tok Guru syarah, Tok Guru jah faham, anak murid tak faham. Siapa di akhir kitab Tok Guru baca, Tok Guru pun tak faham, anak murid pun tak faham. Berakhirlah kitab sifat 20. Lagu tu lah. Ada ustaz yang ngajar orang asli. Orang asli ngajar sifat 20. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil bagi orang, panjang lah. Sudah mengajar, ustaz tanya, ada faham ke? Faham ustaz, faham. Apa yang faham? Allah itu ada, lawan tak ada. Sekejap deh. Assalamualaikum. Anda nak mengajar ni? Tak apa. Apa ni dah? Okey.
Allah itu ada, lawan-lawan tak ada. Tauhid ni barang yang simple. Kalau tengok sahabat-sahabat Nabi mula, kalau baca sirah-sirah, contoh siapa dia, kita ambil seorang. Sumamah ibnu Uthal radhiyallahu ta'ala anhu. Sumamah ibnu Uthal, biasa dengar nama dia? Tak biasa. Sumamah ibnu Uthal seorang yang bangsawan, ketua kaum. Dia pergi ke Mekah ketika pertembungan Rasulullah dengan Raja Mekah ni memuncak. Tengah memuncak. Kafir Quraisy tengah jeng dengan Nabi, Nabi pun tengah kuat berdakwah. Raja Mekah ni buat satu ketetapan, orang luar masuk dalam Mekah mesti di briefing keadaan Mekah sekarang ni. Kena berhati-hati, kita Mekah tak selamat. Ada virus nama dia Muhammad bin Abdullah. Dia ni gila, dia ni penyair, dia ni tukar sihir. Siapa dengar dia kecek, akan terus jadi fanatik pada dia, akan tinggalkan agama. Siapa buat SOP gitu. Setiap orang pergi masuk Mekah nak buat umrah, buat haji, kena ikuti taklimat oleh kerajaan Mekah. Kursus BTN lah 3 hari. Nak kemah akidah ni, takut-takut lari. Siapa Sumamah bin Uthal kata, aku ni bila dengar briefing daripada puak-puak Mekah ni, setiap kali tubik bilik hotel lah kan, tubik bilik hotel nak pergi Masjidil Haram, aku berkapah dalam telinga. Berkapah dalam telinga. Takut terdengar suara Nabi Muhammad. Berkapah dua-dua ni. Jalan waktu tawaf pun tunduk, takut ternampak dengan Nabi Muhammad. Sebab bagi dia, Nabi Muhammad tu kan sahih, orang jahat. Bagi dia Nabi Muhammad ni gak orang bawa tokak kemenyai berasa. Oh. Tu pamo kan. Oh, duk buka orang ni ombrah. Wasabah penuh tekuk ni. Dah lengel lagi kayu kokak. Ya nampak gambar gitu. Takut tu gak, jangan jumpa lah, jangan selisih lah dengan Muhammad. Takut ke hati. Nak jadi cerita, tengah dia duduk depan Kaabah, ya nampak ada seorang duduk cacat. Senyap, dengan muka yang penuh dengan ketenangan. Duduk mata dia rokok. Dia bangun. Dia sujud. Sumamah ni jadi berhenti tawah. Dia tengok ke kawan tu. Tengok. Peliknya dia ni. Dia beribadat dengan ibadat tak serupa dengan ibadat pokok kita. Muka dia penuh ketenangan. Rasa nak masuk dekat, dan tanpa dia sedar, dia kohor dekat. Dia tak kenal. Ni dah kau Muhammad orang dia oyak ni. Tapi lagu lain pesing ni. Nabi sudah semayai pun. Nabi duduk baca Quran. Dia nak pergi dengar apa dia hak tubik mulut Nabi. Tapi dia takut. Akhir dia kata ke diri dia sendiri, kata, wahai Sumamah, bodohnya mu. Bapa mu takut kau Muhammad? Bapa mu takut nak dengar kata-kata dia? Mu kan cerdik kan, ngaji sekolah tinggi, PhD saja dua. Kan? Beda sastra, beda gotu, beda goni. Mu dengar lah kalau betul, mu turut tak betul, mu tinggal pelik gapo dia nya, bukan orang bodoh, mu boleh menilai. Akhir dia pecah kapah, dia duduk tepi Nabi. Ia dengar gapo Nabi baca. Dengar Quran ya. Nabi sudah tegak, Nabi tak cara ke dia, Nabi kah bangun jalan nyok nak keliling rumah. Dia turut Nabi. Siapalah masuk dalam rumah. Dia yakin itulah Nabi Muhammad. Dia berkata, wahai Nabi Muhammad, cura ayat dak kat aku, gapo dia gak mau bawa. Siapa orang Mekah ni kata macam-macam hamu. Mari aku siapa, wak taklimat pada aku. Siapa aku tubik dengan makan kapah, takut dengar kata-kata kamu. Mu ajar gapo sebenarnya? Nabi Muhammad royak, aku ajar supaya mengesahkan Allah, Tuhan yang menjadikan langit bumi, tidak ada Tuhan selain pada Allah. Lepas tu baca surah Al-Ikhlas dengan baca surah Al-Falaq. Dua surah ni dia baca. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dengan Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Baca dua surah ni,
Sumamah bin Usal, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Ngucap masuk Islam. Apa nak royak masuk Islam Sumamah ni, duduk dengan Nabi, falabistu, aku duduk dengan Nabi ni hanya beberapa ketika sahaja. Beberapa ketika ni nak royak tidak lama lah. Moga dia pun tu tinggal rumah dia, nak mari umrah je, umrah biasa 2 minggu, siap lah ke pergi klik ni 2 minggu. Aku duduk dengan Nabi, sementara dia kata, aku pun minta izin untuk balik ke kampungku. Nabi pun izinkan aku balik. Adik kakak, gitulah juga dengan At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Begitulah juga dengan ramai lagi sahabat yang bila jumpa Nabi masuk Islam, duduk dengan Nabi itu sementara ya. Nabi ajar agama ni. Nabi ajar bab akidah ni tidak lama. Kita nak perhabis sifat 20 tu kan. Bertahun-tahun tu pun tak faham. Jadi kena buh dalam kepala akidah ni bukan subjek yang payah. Akidah ni subjek yang cukup mudah. Imam At-Tahawi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, nama dia Ahmad bin Muhammad, tapi gelar dia Abu Ja'far. Anak dia nama Ja'far, maka dia ni dipanggil Abu Ja'far. Amo ni nama Nur Azariza, anak sulung nama Amjad, maka amo ni dipanggil Abu Amjad. Abu Amjad. Pok kepada Amjad. Tu Amjad tu. Pok kepada Amjad, Abu Amjad. Abu Hamad, arwah saqamah kita ni ke? Nama dia Wan Qamar Zaman bin Wal Musa. Karena anak sulung dia nama Hamad, maka dia ni Abu Hamad. Pok kepada Hamad. Imam At-Tahawi ni dipanggil Abu Ja'far. Bapa Abu Ja'far, anak dia nama Ja'far, maka dipanggil pok kepada Ja'far. Bila sebut Abu Ja'far At-Tahawi, kita pun nampak Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salmah At-Tahawi. Dia menulis kitab Aqidah Tahawiyah ni hanya berbentuk poin. Ada 100 poin lebih ya. 100 poin ni hamba sebut tadi, kalau lebuh dalam buku 35 tu gak padai dah. Poin yang pertama kita sebut tadi, Allahu wahidun la syarikalah. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Tu contoh nak sebut pendeknya poin-poin dia ni. Poin yang kedua, wala syai'a mithluhu, tak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Poin yang ketiga, wala syai'a yu'jizuhu, tak ada sesuatu yang boleh melemahkannya, melemahkan Allah. Wala ilaha ghairuhu, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Qadimun bila ibtida'in, daimun bila intiha. Poin-poin gitu dia himpunkan, ada 100 lebih poin. Itulah akidah seorang Muslim. Dan akidah ni dia jadi payah bila ke dia? Bila campur dengan falsafah. Kita duk dengar orang ngaji kitab tu, kitab ni Jawharatut Tauhid kan. Oh adik kakak, ambon ngaji Pakhlani tak nak royak. Masuk hak mula-mula tak apa lagi, dah stage kedua, stage 3, masuk Durwat Tasalsul, masuk Arud, masuk Jauhar. Jadi pening gitu ya. Jadi pening dengan gitu. Padahal itu semua tidak ada tuntutan dalam agama. Semua a'immah, ulama-ulama, imam-imam besar berittifaq bahawa sahabat-sahabat Nabi mula mengenal Allah tidak dengan cara ilmu mutakallimin hak ada pada zaman kita lah ni. Tanjiz qadim, tanjiz hadis, kan, macam-macam istilah. Semua tu istilah falsafah yang tidak perlu pun kita tahu. Hak perlu kita tahu ni kitab Tahawiyah ni. Hak reka-reka Allah itu esa, Allah tidak dua, dia kan, Allah tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran dan sebagainya. Dan akidah kita kena tahu dia ada benar dan dia ada salah. Akidah ni ada hak benar, ada hak salah. Akidah salah panggil akidah juga. Puak-puak ayah ping, contoh. Kan? Kena ayah ping. Kerja langit. Muluh dah. Muluh dah. Dia membina empire dia.
Deh, ramai orang percaya dia ni Tuhan, bukan setakat Nabi, Tuhan, ataupun pancaran Tuhan di dunia. Tuhan Allah tu duduk di langit tu. Ayah P ni pancaran Allah. Maka ayah P dengan Allah ni serupa ya bagi tolong. Waktu dia diterima di kuil Hindu, diterima di gereja, digoyak ke saya lah pencipta agama-agama ni. Oh, siung kaki Hindu tu. Tu akidah juga tu. Orang percaya gapo dia kata akidah. Tu ambil video kat situ kan pakai selek isap rokok. Jumpa ayah Peng di alam sebalik mata. Alam sebalik mata. Aduh, sedap ayat dia, alam sebalik mata. Alam gapo tak tahulah. Tu akidah dia, dia yakin gitu. Maka akidah itu akidah yang salah. Siapa yang mengatakan sedemikian, itu akidah yang salah. Siapa yang mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu, itulah akidah yang benar. Itu sebagai mukaddimah sikit berkenaan dengan akidah. Kita masuk biografi Imam Abu Ja'far At-Tahawi secara ringkas ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salmah bin Abdul Malik Al-Azdi Al-Hajri Al-Misri At-Tahawi. At-Tahawi adalah nama daerah yang terletak di dataran tinggi di Mesir. Terletak di satu tempat tinggi di Mesir. Imam At-Tahawi dilahirkan pada tahun 239 Hijriyah. 239 Hijriyah. Itu tahun lahir bagi Imam At-Tahawi, dan wafat tahun 321 Hijriyah. 321. Lah ni tahun apa lah ni? 1443. Betul? 1443. Tolak dengan 321. Lebih kurang 1123 tahun ataupun 22 tahun Imam At-Tahawi ni meninggalkan kita. 1122 tahun. Tapi kitab dia masih diguna pakai, masih dibelajar sampai sekarang. Boleh bayang tak betapa dia panggil pahala yang mengalir dalam kubur Imam At-Tahawi. Dia mati 1122 tahun ni, tahun 1443 ni. Orang belajar lagi kitab dia ni, ambil manfaat daripada ilmu dia. Allah. Beliau adalah orang yang terpercaya. Terpercaya di mana? Siqah. Orang yang siqah. Dia tidak kepo kita lah. Kita ni payah nak sampai darjat siqah ni. Kalau dalam ilmu hadis nak sampai siqah nanti kakak, oh, syarat cukup. Tak rajin nipu, tidak buat dosa besar, tidak berterusan buat dosa kecil, hatta tipu menatai pun tak. Contoh nak igat ayah, dia pergi hambak gitu ya. Kalau dia tabur berah, dia tak perakak. Dia duduk atas rumah tu, pegang tali. Krrrr. Ayah mari makan padi kan. Dia tarik tali. Kena ayah. Kalau orang ilmu hadis tengok, tak boleh ambil dah hadis dengan orang ni. Apa? Nipu. Dia bukan pergi makan ayah tu, nak pergi makan tak, ini igat ayah. Oh, sampai setara tu kita panggil, dek, ambil caklat ni, ambil caklat. Anak dekat mari ngakuk. Sahabat-sahabat, tak ada, habis buat lolok, okay. Kita nak goreng ayah, tapi dari segi ilmu hadis tak terima dah tu. Dia tidak siqah, tidak terpercaya. Oh, apa tu lagi duk nipu bini. Tiap malam demo ni mari mana kau satu berkelik ni. Tahu tak panjang ngajar. Kau satu duk ngajar tu mana. Bini tegak percayalah ketuk laki dia. Terpercaya. Kokoh pendiriannya, luas pengetahuannya, ahli fiqh, cerdas, faham tentang perbezaan ulama, penulis buku, zuhud, wara', mulia lagi terpandang. Ni pujian Syekh Nasiruddin Al-Albani kepada Abu Ja'far At-Tahawi. Bukan setakat dia ni dipercayai, dia ni dikenali sebagai orang yang tidak keluk-klik masalah ni. Keluk-klik. Kekok tu, kekok ni. Ni lagu mana ni boleh tak ni? Boleh satu-satu.
Tu Ustaz tu kata ya. Orang talih tak salah. Orang lain kata mari tanya, dia kata boleh, orang tu kata tak boleh. Ngatik boleh ke tak? Kalau ikut sebenarnya tak boleh, tapi wah. Contohnya keluk-kelik ni panggil. Dok lah royak molek demo lagu mana? Demo nak kata si. Kita tengok kalau duk sekali dengan pok-pok tu kita tak ngati. Kalau klik kapur kena ngati. Ni orang tidak kukuh pendirian. Tidak kukuh. Abu Ja'far ni dok je kukuh pendirian, luas pengetahuan. Banyak pembacaan, banyak jalan, banyak pesaing, jadi luas pengetahuan dia. Ahli fiqh, bab fiqh tanya hukum gapo dia boleh jawab. Cerdas, faham tentang perbezaan ulama. Dia bukan setakat boleh royak, hak ni kata gitu, hak ni kata gini, dia boleh royak bab apa. Bab apa mazhab Syafi'i setu orang tina batal semaya. Bab apa mazhab Hanafi setu orang tina tak batal semaya, dia boleh royak. Ada orang hanya boleh royak dalam mazhab Syafi'i tak boleh batal semaya. Mazhab Hanafi tak apa, tak batal. Bab apa? Nak tanya dia, nak tanya aku belakang. Tu ada orang setakat tu je. Okay. Dia tahu hukum tapi tak tahu sebab. Nak jadi faqih, nak jadi orang yang dalam pengetahuan ni, dia kena tahu dengan sebab-sebab, dengan dalil-dalil. Bapa mazhab ni kata gini, mazhab ni kata gini, apa? Dia ada kena sampai tahap tu. Dia juga penulis buku, banyak buku kitab-kitab dia. Antara kitab-kitab dia sahunya Syarhu Ma'anil Athar, Syarah Ma'anil Athar, Sunan Asy-Syafi'i, Ahkamul Quran, Mushkil Al-Athar, dan kitab kita ni, kitab Aqidah At-Tahawiyah. Dia awak mari satu cerita. Syekh Nasruddin Albani awak mari satu cerita. Cerita ni Imam At-Tahawi sendiri tulis dalam kitab dia. Dia kata Abu Ubaid yang ketika itu menjadi qadi pernah berdiskusi dengan saya tentang pelbagai masalah. Ada seorang tu qadi, dia tak sebut negeri mana. Tapi Imam At-Tahawi ni duduk Mesir. Mesir ni jauh daripada Hijaz, daripada Madinah, daripada Mekah, jauh daripada Basrah, Kufah. Yang mana Basrah, Kufah, Hijaz ni menjadi orang panggil pusat ilmu. Orang pergi ngaji hadis, kau pergi ngaji tafsir, kau di Makkah, Madinah, di Basrah, Kufah, di Iraq pada masa tu. Tapi Imam At-Tahawi duduk mana? Duduk Mesir. Jauh. Menyebabkan dia tidak tersenarai dalam orang panggil macam ilmu akidah. Kita lebih kepada akidah mana? Akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Okey. Biasa dengar akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang dinisbahkan kepada Abul Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Biasa dengar ke ni? Akidah kali demo. Kawan Asy'ariyah. Okey. Asy'ariyah ni gak lawan Wahabi lah. Mana? Buat tu Wahabi ni kita Asy'ariyah kita Maturidiyah. Asy'ariyah ikut jalan Abu Mansur Al-Maturidi. Adik kakak, tidak salah untuk kita kata kalau orang tanya, demo akidah mazhab dia, kawan akidah At-Tahawi. Ke mana? Biar terkejut sekali orang. Sodoh kok mana polok Wahabi tidak Wahabi, At-Tahawi. Kalau demo Asy'ari kawan At-Tahawi. Kau ngaji dengan Ustaz Jaban. Ustaz Jawabi dak At-Tahawi. At-Tahawi. Kan dia duduk Mesir jauh dengan Hijaz. Hijaz ni pusat ilmu, Basrah pusat ilmu, jadi tidak terkehadapan nama dia. Padahal kitab dia diguna pakai. Dan kitab kita belajar ni, Aqidah Tahawiyah ni, satu kitab yang diterima oleh semua mazhab. Ulama mazhab Syafi'i ambil pakar, ulama mazhab Hanafi ambil pakar, ulama mazhab Syiah ambil pakar, Khawarij pun pakar kitab At-Tahawi ni. Tu hebat kitab At-Tahawi ni. Khalah pun ambil, salah pun ambil. Nasruddin Albani ni salah. Salafi ke? Syekh Al-Albani ni salafi. Dia syarah kitab At-Tahawi. Ulama-ulama khalah pun syarah kitab At-Tahawi.
Bahkan Syiah pun ada syarah Tahawi. Harari, Khawarij pun ada At-Tahawi. Hebat dah Syekh At-Tahawi ni. Dia kata satu kali Tok Qadi nama Abu Ubaid duk berdiskusi dengan dia tentang pelbagai masalah. Kecek, buat perbincangan. Satu hari saya menjawab satu masalah. Dia becek-becek, ada satu masalah tak. Tok Qadi Abu Ubaid tanya dia, dia pun jawab begini. Bila dia jawab, mendengar jawapan saya, dia bertanya, apakah ini merupakan pendapat Abu Hanifah? Kata Syekh, maaf nak tanya, hak entah jawab saat itu, hak tu pendapat Imam Abu Hanifah kau? Siapa tanya? Tok Qadi tanya dia. Dia kata, Tok Qadi tanya dia, entah sebut jawab saat itu pendapat Imam Abu Hanifah kau? Maka Imam At-Tahawi rahmatullah alaih ni kata, wahai Tuan Qadi, apakah setiap yang dikatakan Abu Hanifah mesti saya ikut? Bila Tok Qadi tanya dia, awak jawab tadi pendapat Imam Hanifah ke? Dia pun kata, Tok Qadi, apakah semua pendapat Imam Abu Hanifah ni mesti saya ikut? Kerana Imam At-Tahawi ni bermazhab Hanafi. Dia asalnya mazhab Syafi'i. Imam At-Tahawi ni mazhab Syafi'i. Di Mesir tu, bukan Imam Syafi'i hidup Mesir lama, dia mazhab Syafi'i. Tapi pok saudara dia ni siapa dia? Al-Muzani. Al-Muzani. Saya biasa dengar nama Al-Muzani? Ada? Biasa dengar? Biasa dengar? Siapa Al-Muzani? Guru Abu Hanifah? Anak murid kanan Imam Syafi'i. Khalifah Imam Syafi'i. Dapat gelar Khalifah kepada Imam Syafi'i. Siapa dia Muzani ni? Pak saudara pada Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Pak saudara kepada Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahmatullah alaih. Pak saudara dia, pak cik dia Muzani ni. Kalau kita di dalam hadis ni, Muzani ni mana ada? Di dalam hadis ada ke tak Muzani? Tak tahu. Darul hadis kita dah ni ada perpustakaan Al-Muzani. Tu maktabah tu. Tahu ada pustaka ke? Tak tahu nama Muzani dia. Patut aja baca tak tulis. Saya pun baca saat ni baru. Tengok saat ni baru perasan nama Muzani perpustakaan ni. Perpustakaan Al-Muzani. Muzani tu merujuk kepada siapa? Pak saudara kepada Abu Ja'far At-Tahawi ni. Mazhab Syafi'i. Tapi Syekh Muzani adik kakak, Syekh Muzani ni walaupun dia mazhab Syafi'i, dia tokoh mazhab Syafi'i, dia banyak baca kitab mazhab Hanafi. Kitab Imam Hanafi sendiri, kitab Imam Muhammad, Imam Abu Yusuf, dia banyak baca. Jadi anak saudara dia ni Abu Ja'far At-Tahawi, dia tengok pak saudara dia, kata gua ana pak saudara aku dia Syafi'i. Dia baca kitab Hanafi. Dia tengok dia sendiri baca kitab Hanafi. Abu Ja'far At-Tahawi dia baca akhir dia kata aku tukar dah, tak sedar mazhab Syafi'i, ambil mazhab Hanafi. Sebab tu dia digelar sebagai Al-Hanafi mazhab. Mazhab Hanafi dalam bab fiqh lah. Dia dalam bab fiqh. Jadi walaupun dia mazhab Hanafi, dia kata adakah aku perlu turut semua apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah? Dia menyahut, saya kira kamu hanya taklid kepadanya. Tok Qadi kata, hamba ingat demo ni duk turu Abu Hanifah belakang. Saya katakan kepadanya, jawab Abu Ja'far At-Tahawi, orang yang taklid tidak lain adalah orang yang taksub. Orang yang taklid ni orang yang dipanggil orang yang taksub ataupun fanatik. Dia berkata kepada saya, atau malah orang yang bodoh. Syukur dua-dua. Abu Ja'far kata orang yang taklid teruk ni orang fanatik. Tok Qadi pun jawab kata, kau tidak fanatik ke bodoh. Kata-kata ni terkenal dan tersebar di asal antara Mesir hingga banyak orang yang menghafaznya. Ramai orang
Duk kecek kata kita ni jangan duk jadi pentaksub. Pentaksub ni turut belako-lako. Turut belako-lako. Allahu Akbar. Hak tu ya tok guru kau nak kiri juga tu. Walaupun Nabi kau nak tok guru kau nak kiri, saya kata tok guru kau nak kiri. Apa? Tok guru lebih tahu apa dikehendaki oleh Nabi. Okey. Ada ke orang ngajar gitu? Tak dengar. Kita kata gini, kita kata kalau Nabi kau nak ada tok guru kau nak kiri, kita cari tok guru hak kau nak juga. Turut hak tu. Deh. Tok Nabi kau nak tok guru kau nak kiri. Kita kata kita nak cari tok guru hak kau nak juga serupa dengan Nabi. Hak tok guru kau nak kiri tu goodbye. Deh, goodbye. Sayonara. Orang yang taklid buta ni sama ada dua, sama ada dia taksub telajak, siapa tak nak menilai, ataupun dia tu bodoh. Ki bodoh tu dia tak boleh menilai. Akal manusia ni kalau dia ni dia panggil akal yang waras, dia boleh menilai apa yang baik, apa yang tidak. At-Tahawi ni gemar menuntut ilmu dan banyak guru yang telah beliau ambil ilmu darinya. Beliau juga menjadi sumber rujukan para murid-muridnya. Amos sebut tadi Imam At-Tahawi rahmatullah alaih, kan dia ni orang Mesir, duduk di Mesir, maka tok guru dia ramai. Cuma tok guru yang orang panggil tidak masyhur. Tidak masyhur. Tidak tok guru duduk di Hijaz, di Mekah, Madinah, di Basrah, di Kufah. Tok guru sang tu orang panggil besar-besar. Tok guru kepada Imam At-Tahawi ni tidak dikenali mana dalam ilmu-ilmu hadis pada zaman itu, pada zaman itu. Baik. Imam As-Subki rahmatullah alaih pernah berkomentar tentang kitab Aqidah At-Tahawiyah ni. Imam As-Subki, mazhab Syafi'i, dia kata 4 mazhab menetapkan bahawa akidah Imam At-Tahawi diterima oleh para ulama baik salaf maupun khalaf. Siapa kata? Imam As-Subki, ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata akidah Tahawiyah ni diterima tak kira oleh khalaf ataupun salaf. Malah mazhab-mazhab menyeleweng macam Syiah, macam Khawarij pun menerima kitab At-Tahawiyah. Baik, kita masuk sikit pada isi kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah semata-mata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian ni adalah hak Allah. Sebab tu bila kita puji, orang puji kita, kita kena kata Alhamdulillah. Sehat dah mau? Alhamdulillah. Selera lagi pakai ni? Alhamdulillah. Cerah ke mata demo ni? Alhamdulillah. Tu semua puji-pujian. Orang puji kita. Welah, kau muda dia. Alhamdulillah. Itulah jawapan dia. Okey. Jangan duk kembang hidung merah, pipi. Alah. Orang puji, weh, kau comel dia. Malulah. Mana? Bukan malulah. Alhamdulillah. Ni malulah. Jangan kata itu malulah ai. Allah perasan. Orang buat lolok pujimu tu. Mana? Oh, berat sungguh. Orang puji kita, puji itu kena kembali pada Allah. Sebab Allah yang kurniakan sehat kau kita, comel kau kita, gapo kau, Allah beri. Kita naik pakat, Allah beri. Kita boleh bonus, Allah beri. Semua Allah. Kepadanya lah kami memohon pertolongan. Minta tolong ni hanya dengan Allah. Nabi kata kepada dia, "Idza sta'anta fasta'in billah." Bila mu minta tolong dengan Allah. Tidak bermaksud tak boleh minta tolong dengan orang. Tolong akak barang. Dik tolong akak adik, habis tak cakap. Tak boleh ni syirikat Allah. Tu bodoh dia panggil. Minta tolong dengan orang dalam perkara hak orang mampu, tak ada masalah. Kita sakit belakang suruh bini pecek. Ya, pecek belakang habis sikit. Sebab kita tak mampu nak pecek sendiri, tak siapa. Bini kita siapa. Okay. Lepas tu dia pula ada tenaga. Kalau bini kita seteruk, tak boleh gerak, tak sedap suruh lah.
Ya, pecek. Dia sedikit je pun tak boleh kena seteruk. Suruh pula benda-benda yang dalam kemampuan manusia. Syirik ni berlaku bila kita minta tolong manusia dalam perkara yang dia tak mampu buat. Selamatkanlah kami, wahai habaib, wahai habib-habib, wahai wali-wali Allah, daripada azab kubur ini. Mu suruh wali Allah selamatmu daripada siksa kubur, wali tu nak agaknya. Dia sendiri tak tahu kubur di lagu mana. Tu dipanggil minta tolong dalam perkara yang tidak mampu dibuat oleh manusia. Kita sakit pergi jumpa doktor, tak apalah, sebab doktor ni ngaji, ni sakit gini sebab dia gini, maka ada ubat yang boleh beri kesan kepada orang-orang yang sakit ni. Kalau telah, insya-Allah tak ada masalah, tidak syirik. Ni syirik ni bila mu sakit jumpa Tok Bomo, dia pun ambil kertas, lukis ke mana? Ambil tok wah batal tidur. Tok wah batal tidur. Tak ada suih sikit abuk. Dengar orang, dengar jatuh, dengar berapa. Baik tak? Tu hak tolehnya sebab dia, sebab tak ada kaitan. Kalau jumpa Tok Bomo biar obat kayu lain kira. Ni obat dia buat daripada buah peria dia pahit, bagus untuk kecil manis. Tak pakailah. Tak apa Tok Bomo gitu. Tok Bomo gitu tak apa. Tok Bomo herba. Hak ni tak suih sikit abuk, ambil daun pisang, luruk seru. Kita sakit ni, dia duduk daun pisang. Tak apalah. Tak apa dah. Amba buat dah. Buat mana tak ada ke satu buat aku ni. Kalau mu ambil tangan aku hak sakit, muruk serah. Tu dia panggil ngoruk nasabah lah. Perubatan lagu tu ada kaitan dia panggil. Ni dak kita aduh tak apa, kita buat. Kita buat tu yang ambil daun pisang, dia layu atas pelita, ambil minyak gosok daun pisang. Tak setuh pun kita. Jeng, perubatan lagu tu jeng. Minta tolong dalam perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Kalau benda manusia tak boleh buat, hanya Allah sahaja yang boleh buat, menyelamatkan kita daripada musibah-musibah yang besar, menyelamatkan kita daripada azab kubur, azab neraka. Al-Allamah Hujjatul Islam. Gapo dia mana Hujjatul Islam? Pakar dalam bab agama Islam. Dari Mesir. Mana? Tahawi. Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi rahmatullah alaih berkata, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaati ala madhhabi fuqaha'il millati Abi Hanifata An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdillah Muhammad ibn Hasan Al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi rabbul alamin. Allah. Haza, ini ni apa dia? Kitab ni lah. Kitab ni. Ni depan ni ustaz. Muqaddimah ni dia tulis selepas siapnya kitab. Muqaddimah kitab biasa ditulis selepas tulis kitab dulu. Tulis muqaddimah. Mari muqaddimah tulis ini mana kitab ni dah. Zikru bayani, berisi penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang teguh oleh beberapa ulama. Dia kata hak aku tulis ni merupakan pegangan-pegangan akidah, bukan orang kampung, bukan kutip tepi jalan, bukan temu atas wakah dak ni, bukan duk buat tasbih dak ni. Ini mazhab fuqaha'il millah. Mazhab fuqaha ni jamak kepada faqih. Faqih ni orang yang benar-benar alim, benar-benar mahir. Macam apa sebut tadi kan, ada orang dia alim, dia tahu halal haram batas sah, tapi dalil tak tahu, sebab tak tahu. Hak tahu sebab, hak tahu dalil mendalil tu dipanggil faqih.
fuqaha ilmillah, orang yang benar-benar faqih dalam agama. Seperti siapa? Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah. Abu Hanifah, Imam Hanafi. Nama apa Imam Hanafi? An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi. Nu'man bin Thabit. Dan dua orang anak murid kanan dia, sama-sama Abu Hanifah ni, kata ngaji fiqh dia, ada nama dua ni, Imam Abu Yusuf dengan Imam Muhammad. Imam Muhammad dengan Imam Abu Yusuf. Ni dua orang anak murid kanan Imam Hanafi. Dia Imam Hanafi ngajar, lek ni Imam Abu Yusuf, lek ni Imam Muhammad. Imam Abu Yusuf ni tua dah, berjanggut jabir tua dah. Imam Muhammad ni muda lagi, janggut pun tak ada. Dua orang murid kanan Imam Hanafi. Jadi dia kata, kitab ni menyebut akidah ahli sunnah wal jamaah di atas mazhab orang yang mahir agama, iaitu Abu Hanifah, iaitu Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf, nama dia Yaqub ibn Ibrahim Al-Ansari, dan yang ketiganya Abu Abdullah, nama dia Muhammad ibn Al-Hasan Al-Shaybani. Tok guru dua orang anak murid, ridwanullah alaihim ajma'in, mudah-mudahan redha Allah ke atas mereka semua sekali. Wa ma ya'taqiduna min usuluddin, kitab ini juga menjelaskan dasar-dasar agama yang menjadi pegangan mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Wa ma ya'taqiduna min usuluddin wa yadinuna bihi, dan melakukan ketaatan dalam agama Rabbul Alamin. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina, kami berkata dalam masalah tauhid, kami menetapkan bahawa wallahu a'lam bissawab. Kita sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan ni kita masuk poin yang pertama, innallaha wahidun la syarika kalah. Gapo dia maksud wahidun, gapo dia maksud la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Dalam bab dia Syekh Nasiruddin Al-Albani kata penafian itu mestilah dari tiga perkara. Penafian mesti dari tiga perkara. Menafikan dalam bab uluhiyah, dalam bab rububiyah, dalam bab asma' wa sifat. Ada cukup penafian tiga ni, barulah sempurna la syarikalah. Mau tidak sempurna. Penghuraiannya kita sambung minggu hadapan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.